Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan sejarah Pulau Besar Melaka. Jadi Pulau Besar ini bukanlah hanya satu-satu tempat yang mana kita tengok hanya perkuburan makam dan hanya peninggalan sejarah semata-mata. Ianya mempunyai sejarahnya yang tersendiri yang agak luar biasa. Kerana apa? Kerana pulau inilah yang banyak menjadi pusat penyebaran agama Islam itu sendiri dan menjadi pusat kepada para pendekar untuk menghabiskan segala ilmu-ilmunya suatu masa dahulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pulau Besar di Melaka mempunyai keluasan kira-kira 168 hektar dan merupakan pulau yang terbesar sekali di negeri Melaka dan terletak kira-kira 15 km daripada bandar Melaka serta dihubungkan melalui pengangkutan air menggunakan bot, menggunakan feri dan sebagainya. Dan memang terdapat kemudahan feri yang disediakan di antara tanah besar iaitu di jeti Anjung Batu, Umbai, dan juga kemudahan bot yang boleh disewa di jeti Umbai Melaka. Bot ini biasanya bot yang laju tu agak mahal sedikit, RM100. Kalau feri ianya lebih murah dan tapi lambat sikit lah sebab ianya berjadual. Dan pulau ini mempunyai dan dipercayai ada pelbagai cerita misteri serta legendanya yang tersendiri. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mereka yang pernah pergi ke Pulau Besar Melaka, di pulau ini bersemadinya beberapa wali Allah yang semenjak Kesultanan Melayu Melaka lagi. Antaranya ialah makam As-Sayyid Sultanul Arifin Syekh Ismail radhiyallahu anhu, makam Syekh Yusuf As-Siddiq, makam Said Ibrahim, makam Siti Sarah yang juga dikenali sebagai makam Syarifah Raziah, serta makam Tujuh Beradik. Dan terdapat juga beberapa makam yang lain, antaranya makam Nenek Kebayan, makam Tok Janggut, makam Seribu dan makam Nisan 1. Dan pulau ini juga terdapat kawasan-kawasan misteri yang masih belum terjawab rahsia di sebaliknya, seperti pokok di Sula, perigi kaki pulau, istana, tasik bunian, batu belah, batu tengkorak, gua Yunus dan pelbagai tempat yang lain. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kesucian, kemurnian pulau ini sebenarnya harus dipertahan dan dibela oleh setiap manusia, oleh setiap insan, khususnya umat Islam itu sendiri. Kerana keikhlasan dan kesungguhan kita untuk menyediakan kemudahan di pulau ini adalah untuk mendidik generasi pada masa akan datang supaya mereka dapat mengamalkan dan menegakkan syiar Islam yang mana harus mendapat sokongan daripada setiap umat Islam itu sendiri. Pada awal pembukaan Pulau Besar ini, ianya didiami oleh orang Selat ataupun orang laut sebelum kedatangan para Meswara lagi, sekitar tahun 1400. Dan semasa zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, Pulau Besar telah berfungsi sebagai tempat persinggahan pedagang-pedagang untuk mendapatkan makanan, kayu api, air bersih dan juga menunggu turn ataupun giliran untuk berlabuh di pelabuhan Kota Melaka. Dan Pulau Besar ini nama lainnya dan juga digelar dengan nama Pulau Air dan Wushu oleh pedagang-pedagang Cina, yang mana menjadi tumpuan kapal-kapal pedagang ini sebelum wujudnya Melaka sebagai pusat pemerintahan. Dan kapal-kapal dagang berhenti di sini untuk mendapatkan bekalan air dan kayu api sebelum meneruskan pelayaran ke destinasi yang dituju. Dan menurut Ma Huan, seorang pembantu Laksmana Cheng Ho, pelaut-pelaut Cina akan melawat Wushu yang mana merujuk kepada Pulau Besar itu sendiri dan berlabuh serta berehat bagi mendapatkan bekalan. Dan masyarakat nelayan yang menetap di muara Sungai Melaka membawa ikan kering dan juga yang lain-lain barang dagangan untuk ditukar dengan keperluan mereka. Dan Pulau Besar juga menjadi pusat tumpuan di seluruh kepulauan Melayu kerana didiami oleh ramai ulama yang berperanan mengembangkan agama Islam pada zaman tersebut. Dan Pulau Besar
juga dicatatkan menjadi pusat untuk melancarkan serangan bagi orang-orang Melayu yang berusaha merampas semula Melaka dari Portugis setelah kejatuhan kerajaan Melayu Melaka. Dan ada juga beberapa sumber lagi mengatakan pulau besar ini menjadi seperti rumah api yang menjadi pemerhati kapal-kapal musuh yang datang, dan kemudiannya memberi isyarat kepada pelabuhan kota Melaka untuk bersiap siaga akan kemarahan tentera musuh. Dan pulau besar ini juga adalah sebenarnya menjadi pusat penyebaran ataupun pusat pengajian agama senusantara, yang mana seluruh ilmu-ilmu agama yang dipelajari akan ditamatkan di pulau besar. Jadi tidak peliklah pulau ini kita memang tak boleh buat sembarang, dan terdapat tinggalan hotel yang kini menjadi sunyi dan sepi kerana cuba untuk membawa unsur-unsur yang tidak baik. Dan tuan-tuan dan puan, seperti yang saya sebut tadi, pulau besar ni adalah pusat dakwah di gugusan Kepulauan Melayu di Nusantara ini. Dan menurut cerita-cerita orang terdahulu, pulau besar telah didiami oleh orang Selat ataupun orang Laut pada sekitar tahun 1400 Masihi lagi. Dan sebelum kerajaan Kesultanan Melayu Melaka lagi, dah ada orang duduk pulau besar. Dan sejak ianya diterokai, pulau besar sudah berperanan sebagai pusat bekalan air bersih kepada para nelayan dan juga pedagang yang melalui Selat Melaka. Dan dakwaan ini diperkukuhkan lagi dengan kewujudan banyak perigi-perigi lama. Siapa yang pernah pergi ke pulau besar tahulah banyak perigi-perigi yang bertaburan di sana. Dan saya pernah pergi ke sana. Banyak makam, banyak batu-batu lama, banyak perigi, banyak peninggalan-peninggalan yang luar biasa. Di Gua Yunus tu pun Masya Allah. Jadi dianggarkan peninggalan-peninggalan ini berusia lebih ratusan tahun di sekeliling pantai pulau besar, dan kedudukan perigi-perigi itu pula hanya beberapa meter dari kawasan pantai. Dan pulau besar dikatakan mempunyai ratusan buah perigi, namun kebanyakannya sudah tertimbus dan tidak boleh dipakai lagi. Dan kerana kedudukan pulau ini hanya terletak beberapa sahaja kilometer daripada pelabuhan Melaka, maka terdapat pedagang, pengembara dan pendakwah yang berminat untuk tinggal di pulau ini. Dan antaranya adalah Syekh Ismail yang digelar sebagai Sultanul Arifin ataupun Syekh Arifin, dan telah didakwa penduduk tempatan dari keturunan Rasulullah SAW dari sanad Husain bin Ali, cucu Rasulullah SAW. Dan beliau bersama pengikutnya telah menetap di pulau besar dan membina sebuah penempatan kecil untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Dan selain daripada Syekh Ismail, pulau ini juga didiami oleh Syekh Yusuf As-Siddiq yang merupakan seorang guru sufi yang sangat tinggi ilmunya, yang menghafal beribu-ribu hadis Nabi Muhammad SAW, dan tak dapat dipastikan tahun kelahiran beliau. Namun beliau antara ulama yang turut serta dalam rombongan Syekh Ismail, dan beliau ini adalah merupakan guru kepada Syekh Ismail itu sendiri. Dan sebelum Islam itu datang ke Melaka, penduduk Melaka dipercayai berfahaman Hindu-Buddha ataupun penganut animisme. Ada yang bercakap memang di Melaka ini sebelum adanya Islam, mereka sudah menganut agama Hanif, agama yang dibawa oleh ajaran-ajaran Nabi yang terdahulu. Cumanya datang syariat Nabi Muhammad SAW, itulah Islam, maka diperbaharui syariatnya itu, tetapi tauhidnya itu masih kekal, masih mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengikut teks sejarah Melayu yang dikarang oleh Tun Sri Lanang, Sultan Melaka mendapat mimpi mengenai kedatangan pedagang Islam yang akan berlabuh di pelabuhan Melaka, dan sebaik sahaja mereka tiba, mereka akan melakukan sesuatu yang diyakini adalah amalan solat yang dilakukan di tepi pantai. Dan baginda Sultan telah menitahkan bendahara dan pasukan yang menunggu di tepi pantai untuk memastikan sama ada mimpi yang dialami baginda itu benar ataupun tidak. Baginda nak confirmkan tepat atau tidak mimpi yang hadir. Dengan kuasa Allah SWT, apa yang baginda mimpikan itu benar-benar terjadi sehingga membawa kepada pengislaman kerajaan
kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dan seluruh tanah taklukannya. Dan memang terdapat pelbagai versi mengenai teori kedatangan Islam ke bumi Melayu, namun perkara itu sememangnya kita tak dapat nak elakkan kerana para pengkaji, para penulis pada masa silam biasanya akan menulis sesuatu sejarah berdasarkan pemahaman akal yang terbatas. Bagaimanapun, kebanyakan pengkaji sejarah kedatangan Islam ke bumi Melayu ini, mereka bersetuju yang penyebaran Islam di bumi Melayu adalah melalui tasawuf ataupun melalui gerakan sufi, yakni melalui keluhuran dan kesucian budi pekerti para pendakwah silam yang jelas begitu sejiwa, sehati dengan tradisi dan juga orang Melayu. Makna kata apa? Orang Melayu ini sudahlah lembut, sudahlah bersopan santun, berbudi bahasa. Datang pula gerakan spiritual yang memurnikan lagi adab tata susila mereka sehingga adat dan agama itu tidak terpisah daripada kehidupan mereka. Dan tidak seperti kedatangan ajaran Kristian ke rantau ini yang melalui proses peperangan, melalui proses kekerasan, kezaliman, yang mana ianya dilihat begitu bertentangan dengan sifat Melayu yang bersopan santun dan berbudi pekerti. Dan oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, biarpun alam Melayu ini cuba dijajah selama ratusan tahun oleh pendakwah Kristian, namun ianya tidak mampu menukar ketauhidan, kepercayaan masyarakat alam Melayu itu sendiri untuk menganut ajaran-ajaran lain, iaitulah ajaran Kristian. Dan oleh kerana pulau besar ini sudah terkenal sebagai pusat bekalan air bersih di kalangan pedagang dan pengembara, maka ia telah muncul sebagai tempat yang paling strategik untuk para pendakwah Islam memperkenalkan dan mengembangkan ajaran Islam itu sendiri. Dan ini adalah satu bahagian yang saya paling seronok kerana pulau besar ini merupakan madrasah ataupun pusat pengajian yang sifatnya bertaraf Nusantara, yang telah mengumpulkan para ulama, para pendekar untuk menamatkan pengajian mereka. Dan pulau besar punya peranan ini sebenarnya telah diakui oleh Mahwan, pembantu Laksamana Cheng Ho, yang mengatakan memang diakui pulau besar ini adalah pulau yang mempunyai bekalan air yang bersih, ataupun mereka gelarkan pulau besar ini dengan nama Wushu oleh para pedagang China. Dan tuan-tuan dan puan-puan, setelah Kesultanan Melayu Melaka terbentuk dan mencapai era kegemilangan demi tahun, pulau besar terus menjadi tumpuan kapal-kapal pedagang untuk mendapatkan bekalan air dan api sebelum meneruskan pelayaran ke destinasi yang seterusnya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawakan beberapa biodata tokoh yang makam yang ada di pulau besar. Antaranya adalah As-Sayyid Sultan Arifin Syekh Ismail. Nama sebenar beliau ialah Sultan Arifin Syekh Ismail Ibnu Said Abdul Qadir Ibnu Said Abdul Jabbar. Beliau merupakan keturunan yang ke-18 Rasulullah SAW, dan Sultan Arifin ini dilahirkan pada 17 Rabiul Awal tahun 867 Hijrah bersamaan 1463 Masihi di Baghdad. Dan bapanya bernama As-Sayyid Syekh Abdul Qadir serta ibunya bernama Sayyidah Fatimah. Moyang beliau Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang wali Allah yang sangat masyhur di seluruh dunia. Dan beliau juga dikenali sebagai wali lanang di Kepulauan Melayu. Dan menurut riwayat, sewaktu beliau ke Madinah menziarahi makam Nabi, beliau telah mendengar satu suara yang menyuruh beliau mengembangkan ajaran Islam ke Kepulauan Jawa. Beliau kemudiannya mengembara dan akhirnya tiba di Pulau Besar bersama-sama 16 orang sahabat pada tahun 1495 Masihi, dan antaranya guru beliau Syekh Yusuf As-Siddiq serta saudaranya Said Ibrahim. Dan di Pulau Besar ajaran Islam berkembang luas. Beliau mempunyai pengikut yang sangat ramai di seluruh Kepulauan Melayu, termasuk India, Samudra Pasai, Champa, Kelantan dan di seluruh Kepulauan Melayu. Dan antara murid beliau yang sangat masyhur, yang sangat tuan-tuan dan puan-puan kenal, iaitulah Raden Maulana Makhdum Ibrahim, ataupun nama lainnya adalah Sunan Bonang, dan juga Raden Paku, iaitulah Sunan Giri. Dan Sultan Arifin meninggal dunia pada 17 Rabiul Awal tahun 925 Hijrah ketika beliau berusia 58 tahun dan dikebumikan di Pulau Besar itu sendiri. Dan makam ini sebenarnya menjadi tumpuan utama pengunjung di Pulau Besar bagi menghargai jasa dan sumbangan beliau ketika mengembangkan agama Islam di seluruh
Kepulauan Melayu suatu masa dahulu. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan, pulau besar adalah pulau yang sangat luar biasa, yang mana khazanah alam dan kesan tinggalan sejarah yang terdapat di pulau besar ini sebenarnya wajar dipelihara oleh pihak-pihak yang berkenaan. Perlu ada kajian yang lebih terperinci sebelum apa-apa projek pembangunan ingin dilaksanakan di pulau ini, sebab kita tak nak adanya lagi kegagalan, kerugian projek-projek pembangunan yang terdahulu yang sebelum ini telah mengakibatkan kerugian bernilai jutaan ringgit yang kita tak nak akan berulang lagi pada masa hadapan. Dan memang menyedihkan tuan-tuan dan puan-puan bagi mereka yang memandang keindahan pulau ini dicemari oleh resort dan chalet yang kian usang dan terbiar begitu sahaja. Dan kabarnya pulau besar ini akan dibangunkan sebagai pusat bekalan minyak kepada kapal dagang yang melalui Selat Melaka, dan sebahagian lautnya akan ditambak dengan pasir, manakala sebuah pusat peranginan petroleum akan dibina di pulau ini. Wallahualam sejauh mana kebenarannya. Dan persoalannya, adakah projek itu nanti akan menjadi kepada jalan penyelesaian atas segala kesulitan dan juga kegagalan projek yang terdahulu, dan kesudahannya akan sama sahaja dengan projek yang sebelum ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pulau besar tidak memerlukan apa-apa projek pembangunan baru yang bernilai ratusan juta ringgit. Apa yang perlu difikirkan sebenarnya adalah kaedah terbaik untuk membaik pulih, untuk memulihara bangunan-bangunan yang sedia ada, untuk diubah suai menjadi muzium sejarah dan khazanah Pulau Besar Melaka, ataupun kita kembalikan fungsi pulau besar itu yang sebenar, iaitulah pusat pengajian Islam Nusantara, yang mungkin boleh diletakkan tarafnya sebagai college ataupun universiti ataupun maktab ataupun akademi ataupun sebuah kem tentera ataupun pusat latihan polis, yang mana itu adalah fungsi asal pulau besar itu sendiri. Dan boleh dibina juga perkampungan kecil orang-orang laut yang boleh menjadi tarikan para pelancong, dan mereka yang telah menatap di pulau itu, yang telah lama mendiami pulau itu, boleh ditawarkan rumah-rumah yang dibina itu dengan tawaran bayaran sewa yang berpatutan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sekurang-kurangnya mereka boleh menjalankan perniagaan homestay dan menjual cendera hati kepada para pengunjung, dan perkampungan tersebut boleh dijadikan sebagai muzium hidup kepada pelancong-pelancong yang datang ke pulau besar. Macam tempat-tempat peninggalan sejarah, makam, gua dan perigi, wajar untuk dielokkan semula, diperindahkan balik, dicantikkan balik dengan binaan yang bercirikan tradisi, kemudian dihiasi dengan landscape taman yang menawan. Lepas tu ada papan tanda apa semua, siap untuk memberikan gambaran yang jelas kepada para pelancong. Dan ini kita minta kepada pihak berkuasa untuk hapuskan segala aktiviti yang berunsurkan syirik dan khurafat yang terdapat di pulau besar. Perlu ada balai polis kecil, balai polis pulau besar yang menempatkan beberapa anggota yang sifatnya itu menjaga, memantau segala aktiviti yang ada di situ. Dan pegawai-pegawai Jabatan Agama pun boleh ditempatkan di pulau besar tersebut. Dan penguasaan undang-undang dan aktiviti pencegahan boleh dilakukan secara berkala, boleh dilakukan secara kerap antara Jabatan Agama, polis, ustaz-ustaz yang bertugas di pusat pengajian Islam yang mungkin akan didirikan suatu masa nanti. Dan moga-moga dengan cadangan yang kita bagi tahu ini dapat mengembalikan kegemilangan, kehebatan, keagungan pulau besar itu sendiri sebagaimana kehebatannya pada masa silam suatu masa dahulu. Moga-moga perkongsian saya ini mendapat pencerahan dan mendapat respon daripada anda semua bahawa banyak tempat-tempat peninggalan sejarah kita ini perlu dipelihara dan perlu dipelihara dari semasa ke semasa agar generasi anak cucu kita pada masa akan datang dapat mengenal bahawa nenek moyang mereka ini adalah mereka yang menjaga agamanya, menjaga tanah air dan juga bangsanya. Berjumpa kita pada video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.